Nama saya Farha Nurhani binti Muhammad Faizal. Salam sejahtera, saya Haifah Damia binti Peter Rozaidi daripada PPISMP BMSK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Dayan Afifah binti Abdullah. Keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, keutuhan membawa maksud sesuatu yang sempurna, tidak rosak dan tidak pecah. Selain itu, wacana juga didefinisikan sebagai ucapan, pertuturan dan percakapan. Dua konsep utama atau asas yang perlu ada dalam wacana iaitu kohesi dan koheren, dan satu lagi konsep keutuhan ialah penanda wacana yang wujud dalam 4 bentuk iaitu semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Keutuhan semantik ialah satu cabang yang linguistik yang sangat penting. Selain itu, keutuhan semantik juga merujuk kepada makna perkataan-perkataan, struktur ayat dan simbol. Malah, keutuhan semantik juga boleh didefinisikan sebagai pemahaman pembaca, iaitu bagaimana mereka memahami orang lain serta tafsiran mereka. Akhir sekali, keutuhan semantik ini membina hubungan antara perkataan-perkataan yang bersebelahan dan memperjelaskan pengertian ayat sama ada makna perkataan secara literal ataupun kiasan. Terdapat 5 jenis keutuhan semantik, iaitu yang pertama, hubungan syarat hasil, hubungan latar kesimpulan, hubungan perbandingan, hubungan ibarat dan hubungan sebab akibat. Analisa pertama, dalam keutuhan semantik dalam hubungan syarat hasil. Syarat iaitu pada muka surat ke-12, perenggan pertama, baris 11 menunjukkan para responden dikehendaki menjawab 20 item melalui 4 konstruk ciri-ciri PAK 21 atau konsep 4C iaitu kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi melalui soal selidik kajian yang diubah suai menggunakan skala likat 5 mata, dan hasilnya pada baris ke-17 iaitu hasil kajian secara keseluruhan mencatatkan tahap kekerapan dan peratusan tinggi dan sederhana bagi keempat-empat konsep 4C iaitu kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi. Seterusnya, keutuhan semantik yang kedua masih lagi dalam hubungan syarat hasil. Syarat seperti mana yang dilihat pada muka surat ke-14, perenggan ketiga, baris ke-8. Para guru juga seharusnya disediakan dengan kemahiran abad ke-21 meliputi pembelajaran dan kemahiran inovasi, kemahiran maklumat, media dan teknologi, kemahiran hidup dan kerjaya. Dan hasilnya dapat dilihat pada baris ke-13 iaitu dapat melahirkan para guru yang kompeten dan memenuhi cabaran pendidikan semasa pada setiap masa. Keutuhan semantik dari segi hubungan latar kesimpulan. Latar di dalam artikel ini pada muka surat ke-12 perenggan pertama baris pertama, iaitu artikel ini bertujuan untuk menilai amalan kendiri dalam kalangan guru pelajar mod pengajian sarjana pendidikan bahasa Arab cuti sekolah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Gombak Kuala Lumpur dalam pengaplikasian konsep pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah mereka, dan kesimpulan bagi dalam perenggan jurnal artikel ini adalah seramai 30 orang guru pelatih jurusan pengajian sarjana pendidikan bahasa Arab sebagai bahasa kedua telah terlibat sebagai responden kajian semasa tempoh pengajian yang diadakan selama 3 minggu dari 2 Disember hingga 20 Disember 2019 di kampus Induk UIAM Gombak. Baiklah, keutuhan semantik yang seterusnya ialah hubungan syarat hasil. Jadi, di dalam perenggan artikel tersebut, terdapat keutuhan semantik iaitu hubungan syarat hasil yang telah menjawab pertanyaan iaitu keadaan apakah yang mesti dijalankan bagi memberikan hasil. Baiklah, baris ayat yang telah saya highlightkan menggunakan warna kuning iaitu pihak UIAM
menawarkan program pendidikan berterusan alternatif melalui jadual pengajian fleksibel merupakan syarat. Dan hasilnya ialah telah saya highlightkan menggunakan warna biru, iaitu membantu para guru khasnya dalam option pengajaran bahasa Arab dalam mempraktikkan teori-teori yang telah mereka pelajari dalam kuliah dan membina model PDP yang berkesan. Jadi dalam petikan artikel tersebut terdapatnya keutuhan semantik, iaitu hubungan syarat hasil. Analisis yang pertama adalah keutuhan semantik dan kali ini pula adalah bagi muka surat 20 dan 21. Terdapat 4 contoh yang dapat ditemui dalam petikan muka surat 20 dan 21. Yang pertama adalah keutuhan semantik jenis sebab dan juga akibat. Dalam petikan tersebut, sebabnya adalah aspek komunikasi merupakan elemen terakhir yang boleh diberikan penekanan dalam penambahbaikan aplikasi elemen 4C PAK 21 dalam PDP Bahasa Arab dalam kalangan responden. Akibatnya pula adalah kerana kebanyakan para guru telah pun biasa dalam pelaksanaan elemen ini termasuk dalam subjek-subjek lain di sekolah. Yang kedua pula adalah sama juga, iaitu keutuhan semantik jenis sebab dan akibat. Sebabnya mencadangkan agar para guru bahasa Arab merujuk buku teks Bahasa Arab KSSM tingkatan 4 yang digunakan di sekolah-sekolah menengah KPM bermula daripada tahun 2020. Akibatnya pula adalah kerana buku ini memberikan contoh-contoh aktiviti PAK 21 yang sesuai untuk PDPC Bahasa Arab yang bersesuaian dengan menggunakan istilah-istilah PAK 21 Bahasa Arab sendiri. Yang ketiga adalah keutuhan semantik jenis syarat dan hasil. Syaratnya lebih banyak latihan intensif yang berkaitan dengan aplikasi PAK 21 yang pelbagai perlu dilaksanakan. Hasilnya pula adalah agar para guru bahasa Arab mampu melaksanakannya dengan berkesan dan mengembangkannya berdasarkan kreativiti masing-masing. Contoh yang terakhir dan keempat adalah jenis latar dan kesimpulan. Latarnya adalah kajian ini telah membincangkan amalan kendiri dalam kalangan guru pelajar mod pengajian sarjana pendidikan bahasa Arab cuti sekolah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun UIAM Kampus Gombak Kuala Lumpur. Kesimpulannya adalah dalam pengaplikasian konsep pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21 dalam PDP di sekolah-sekolah mereka berkaitan konsep kreatif, pemikiran kritikal, kolaborasi dan komunikasi oleh para responden dalam mengaplikasikan PAK 21 dalam PDP dalam bahasa Arab. Kita teruskan lagi dengan keutuhan wacana yang seterusnya, iaitu keutuhan leksikal. Terdapat 6 jenis keutuhan leksikal, iaitu yang pertama adalah sinonim, kedua antonim, ketiga hiponim, keempat kolokasi, yang kelima pengulangan dan yang terakhir adalah pembuka dan juga penutup. Keutuhan leksikal berkaitan dengan pengulangan seperti mana dapat dilihat dalam muka surat ke-13 dan juga muka surat 14. Pada muka surat 13, perenggan kedua baris ketiga dan ke-6 dapat dilihat bahawa perkataan melahirkan berlakunya pengulangan. Seterusnya pada muka surat ke-14, perenggan pertama baris ketiga berlakunya pengulangan pada perkataan penekanan. Yang ketiga, pada muka surat 14, perenggan kedua baris kelima dan baris ke-6 berlakunya pengulangan pada perkataan sentiasa. Dan yang terakhir, berpusatkan pelajar. Perkataan berpusatkan pelajar menerima pengulangan pada muka surat ke-14, perenggan ketiga, baris kedua dan baris kelima. Baiklah, seterusnya saya dapat menganalisis bahawa terdapat keutuhan leksikal di dalam jurnal artikel tersebut, iaitu bermulanya daripada muka surat 15 sehinggalah muka surat ke-19. Keutuhan leksikal yang pertama ialah sinonim. Aktiviti-aktiviti seperti think, pair, share, round table, gallery walk,
hot seat, dan state tray kemudiannya ditulis sebagai aktiviti PAK 21 di barisan yang seterusnya. Pekaji artikel ini telah menggunakan perkataan sinonim iaitu aktiviti PAK 21 yang merujuk aktiviti PAK 21 ini merupakan perkataan sinonim yang juga turut merujuk kepada kelima-lima buah aktiviti yang telah dinyatakan di dalam artikel tersebut. Baiklah, keutuhan leksikal sinonim yang kedua ialah dalam perenggan artikel tersebut saya telah menggariskan isu ini iaitu merupakan perkataan sinonim yang telah digunakan. Isu ini merujuk kepada isu pengaplikasian konsep PAK 21 dalam PDP di sekolah-sekolah mereka, khususnya penilaian tentang aplikasi 4 konsep PDP pada abad ke-21. Baiklah, keutuhan leksikal yang kedua ialah kolokasi. Terdapat keutuhan leksikal iaitu kolokasi dalam perenggan artikel tersebut yang melibatkan kehadiran perkataan yang saling berkaitan, sesuatu konteks, idea, topik ataupun situasi. Jadi kumpulan perkataan yang telah saya highlightkan menggunakan warna biru iaitu kurikulum, pedagogi dan penaksiran mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelumnya iaitu kerangka pelaksanaan PAK 21 melibatkan 3 aspek utama. Jadi secara ringkasnya yang telah saya highlightkan menggunakan warna biru ini iaitu kurikulum, pedagogi dan penaksiran merupakan 3 aspek utama dalam kerangka pelaksanaan PAK 21. Oleh itu, terdapatnya keutuhan leksikal iaitu kolokasi di dalam artikel tersebut. Baiklah, keutuhan leksikal kolokasi yang kedua ialah dapat dianalisis pada perkataan yang telah saya highlightkan dengan warna biru iaitu persepsi, kesediaan, amalan dan cabaran guru dalam melaksanakan dan mengamalkan PAK 21. Jadi baris ayat yang telah saya highlightkan menggunakan warna biru ini mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelumnya iaitu yang telah saya highlightkan menggunakan warna kuning, iaitu 4 perkara asas yang berkait dengan pelaksanaan PAK dalam proses PDPC. Seterusnya, kita beralih pada keutuhan leksikal yang boleh ditemui pada petikan pada muka surat 20 dan 21 artikel jurnal ini. Terdapat 4 contoh iaitu sinonim, kedua hiponim, ketiga pengulangan dan keempat adalah pembuka dan penutup. Bagi sinonim, terdapat 3 pasangan yang boleh dijumpai sebagai contoh. Yang pertama adalah soalan dan penyoalan. Yang kedua adalah memperbaiki dan penambahbaikan. Dan ketiga adalah mengaplikasikan dan juga aplikasi. Bagi hiponim pula, contohnya adalah kemahiran. Kemahiran itu adalah kata superordinatnya. Dan kemudian bagi subordinatnya pula adalah kaedah perbincangan dalam kumpulan, pembentangan, perkongsian pengetahuan, menggalakkan pelajar memberikan idea dalam aktiviti berkumpulan dan kemahiran komunikasi pelajar adalah subordinatnya. Kemudian pengulangan. Terdapat 2 perkataan yang mengalami pengulangan pada petikan berada pada muka surat 20 dan 21 ini. Iaitu yang pertama adalah frasa mengajukan soalan dan juga perkataan kemahiran yang boleh dilihat terdapat banyak pengulangannya. Kemudian pembuka dan penutup. Pada muka surat 21, kita boleh lihat terdapat perenggan kesimpulan iaitu ianya adalah penutup bagi artikel jurnal ini. Keutuhan gramatikal ianya merujuk kepada hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa dan mengandungi 4 jenis: penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis dan penanda penghubung. Penanda rujukan adalah yang melibatkan penggantian kata ganti nama seperti saya, dia, mereka, kami, kamu dan sebagainya. Penanda penggantian pula ianya merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Elipsis ianya merujuk kepada mengelak pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya yang juga membawa maksud pelenyapan, pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya.
penanda penghubung ianya pula bertujuan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Keutuhan gramatikal pada bahagian penanda rujukan iaitu merupakan melibatkan penggantian kata nama seperti perkataan artikel ini dalam bahagian abstrak perenggan pertama baris pertama merujuk kepada tajuk artikel jurnal ini iaitu aplikasi konsep 4C pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelajar sarjana muda pengajian pendidikan bahasa Arab cuti sekolah UIAM. Keutuhan gramatikal pada bahagian penanda penghubung iaitu bertujuan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Yang pertama iaitu penghuraian sebagaimana dapat dilihat pada muka surat ke-13 perenggan pertama dalam pengenalan iaitu baris yang ke-9 perkataan justru dan pada muka surat 14 perenggan ke-4 baris pertama perkataan selain itu. Keutuhan gramatikal dalam penanda penghubung yang kedua iaitu pengembangan bertujuan untuk mengembangkan lagi idea utama. Contohnya pada muka surat ke-12 perenggan pertama baris akhir perkataan dan yang kedua perkataan secara umumnya pada muka surat ke-13 perenggan pertama dalam pengenalan iaitu baris ke-6. Analisis saya yang seterusnya iaitu keutuhan gramatikal dalam artikel jurnal tersebut daripada muka surat 15 hingga muka surat 19. Keutuhan gramatikal yang dapat saya analisis yang pertama ialah penanda rujukan. Penanda rujukan iaitu mereka menggunakan highlight warna biru merujuk kepada kalangan guru, pelajar sarjana, mod pengajian pendidikan bahasa Arab cuti sekolah di UIM Kampus Gombak, Kuala Lumpur. Kita beralih pula kepada keutuhan gramatikal yang kedua iaitu penanda penghubung penghuraian. Terdapat penanda penghubung penghuraian dalam perenggan artikel yang telah saya selitkan tersebut iaitu penanda selain itu telah digunakan bagi menghuraikan di mana maklumat berkaitan dengan penerangan PAK 21 boleh didapati. Jadi penanda wacana selain itu ini menunjukkan huraian daripada ayat yang seterusnya iaitu berkaitan tentang di manakah maklumat PAK 21 ini secara lebih terperinci boleh diakses iaitu daripada laman web ataupun blog pendidikan. Akhir sekali, keutuhan gramatikal yang dapat saya analisis daripada artikel tersebut ialah penanda penghubung tentangan. Terdapat penanda penghubung tentangan dalam perenggan artikel tersebut iaitu namun begitu dan sebaliknya. Jadi ketiga-tiga penanda penghubung tentangan ini menunjukkan pertentangan dengan sesuatu keadaan yang telah dinyatakan. Kita teruskan lagi kepada keutuhan gramatikal bagi muka surat 20 dan 21. Terdapat 3 contoh yang dapat ditemui iaitu penanda rujukan, penanda penggantian dan penanda penghubung. Bagi rujukan, contoh perkataannya adalah kajian ini dan juga mereka. Bagi penanda penggantian pula dikhususkan kepada nominal, terdapat para responden dan juga para guru pada petikan tersebut. Kemudian bagi penanda penghubung, terdapat 3 diberikan cabang iaitu penghuraian, penambahan dan tentangan. Bagi penghuraian, contohnya adalah terdapat perkataan selain itu, justeru dan terutamanya. Penambahan pula, terdapat perkataan manakala dan juga walaupun. Bagi tentangan, terdapat perkataan namun yang ternyata pada petikan tersebut. Keutuhan fonologi dalam wacana dapat dilihat dari segi hentian suara, nada dan juga intonasi suara. Bagi keutuhan fonologi untuk artikel jurnal ini terdapat satu saja iaitu penggunaan nada ayat penyata jika petikan ini ataupun jurnal ini dibaca dengan kuat kerana ia merupakan satu penyelesaian akademik yang tidak melibatkan mana-mana jenis ayat seperti ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seru. Kita teruskan pula kepada bahagian kejelasan. Terdapat 5 konsep kejelasan iaitu pertama, petikan tersebut mestilah mudah difahami. Kedua, mudah untuk dibaca. Ketiga, mengandungi kata-kata ringkas. Keempat, tidak memberi ruang untuk disalah tafsir.
Dan kelima, mengandungi kata-kata yang tidak terbelit. Konsep kejelasan yang pertama adalah penggunaan bahasa formal. Artikel jurnal ini menggunakan bahasa yang formal kerana tidak menggunakan kata ganti nama diri yang tidak formal seperti aku dan kau. Akan tetapi, menggunakan penulis sebagai kata ganti nama diri beliau dan tiada penggunaan kata selanga dalam keseluruhan petikan. Baiklah, yang seterusnya kita balik pula kepada konsep kejelasan. Artikel tersebut menunjukkan konsep kejelasan yang baik, iaitu penulisannya berdasarkan objektif. Jadi setiap perenggan mempunyai objektif masing-masing yang jelas seperti dapatan kajian, metodologi kajian dan perbincangan dapatan kajian. Jadi setiap perenggan tersebut menjelaskan tentang objektif mereka secara lebih jelas, iaitu dapatan kajian, tentang cara-cara kajian tersebut dijalankan. Selain itu, metodologi kajian juga menerangkan kaedah kajian tersebut dijalankan, iaitu melalui pendekatan kuantitatif, deskriptif dan sebagainya. Seterusnya, artikel tersebut juga membincangkan perbincangan dapatan kajian yang didapati sepanjang kajian itu dijalankan. Jadi setiap perenggan ataupun setiap isi perenggan mempunyai objektif masing-masing yang hanya memfokuskan kepada isi ataupun perbincangan utama yang ingin dikupas. Penulisan secara objektif bermatlamat untuk menyampaikan idea utama. Sebagai contoh dalam perenggan abstrak, iaitu artikel ini bertujuan untuk menilai amalan kendiri dalam kalangan guru pelajar MUT Pengajian Sarjana Pendidikan Bahasa Arab Cuti Sekolah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Gombak, Kuala Lumpur dalam pengaplikasian konsep pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah mereka. Frasa tersebut menunjukkan konsep kejelasan yang baik, iaitu penulisannya berdasarkan objektif. Penekanan utama diberikan pada perkataan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan matlamat utama penulisan. Dan yang kedua, frasa analisis kajian hanya melibatkan deskriptif kekerapan, peratusan dan analisis tema kualitatif daripada soalan terbuka bagi melaporkan dapatan kajian. Frasa tersebut membawa makna memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang serius kerana telah dikatakan dalam ayat tersebut bahawa objektif bagi menganalisis kajian ini hanyalah melibatkan deskriptif kekerapan, peratusan dan analisis tema kualitatif daripada soalan terbuka bagi melaporkan dapatan kajian. Penulisan ayat yang jelas dapat membezakan tiga perkara, iaitu mana satu topik perbincangan, mana satu huraian topik perbincangan dan mana satu penutup topik perbincangan. Seperti mana yang telah ditunjukkan dalam potongan perenggan artikel jurnal ini, perkataan ataupun ayat yang telah diwarnakan pertama sekali iaitu pihak KPM telah mengambil inisiatif, iaitu merupakan topik perbincangan dalam perenggan tersebut. Dan ayat yang diwarnakan kedua iaitu melaksanakan ujian rintis inisiatif PDP abad ke-21 pada tahun 2014 serta pelaksanaan pada peringkat nasional pada tahun 2015 melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia merupakan huraian serta contoh bagi topik perbincangan. Dan yang ketiga iaitu cadangan atau penutup bagi topik yang dibincangkan dalam perenggan ialah bagi menghadapi cabaran globalisasi, rakyat Malaysia perlu dilengkapi dengan pelbagai kemahiran asas dalam bidang pendidikan serta latihan yang kukuh dan mempunyai pelbagai kemahiran umum termasuk kebolehan dalam berkomunikasi, menguasai pelbagai bahasa, berfikiran kritis dan berinovatif. Dalam konsep kejelasan yang seterusnya ialah penulisan ayat yang jelas. Dalam slide yang telah saya analisis, penulisan artikel ini menggunakan ayat yang jelas, iaitu terdapat isi utama iaitu aspek komunikasi merupakan isi utama yang hendak dibincangkan. Malah terdapatnya huraian di bawah itu iaitu jadual 4 sehinggalah item D1. Itu menunjukkan huraian kepada isi utama
iaitu aspek komunikasi. Jadi artikel ini menggunakan ayat yang jelas, pendek serta tepat bagi membincangkan sesuatu isi utama. Selain itu, artikel ini juga menggunakan jadual, iaitu penekanan terhadap PDP yang sesuai serta kawalan kualiti aplikasi PDP. Baiklah, jadi isi utamanya telah di-highlightkan menggunakan warna kuning, iaitu penekanan terhadap PDP yang sesuai serta kawalan kualiti aplikasi PDP. Manakala isi yang saya highlightkan menggunakan warna biru menunjuk kepada huraian kepada isi utama tersebut. Jadi penulisan ayat yang digunakan dalam artikel ini adalah sangat jelas, iaitu membahagikan isi utama dan huraiannya dalam jadual. Jadi pembaca yang ingin membaca artikel tersebut akan mudah memahami isi utama serta huraian yang telah dijelaskan dalam artikel tersebut. Baiklah, yang seterusnya ialah perkembangan idea secara logik. Jadi artikel ini mempunyai konsep kejelasan yang baik kerana perkembangan idea yang berlaku adalah secara logik. Jadi berdasarkan petikan artikel yang telah saya highlightkan tersebut, UIAM merupakan akronim bagi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang ditulis penuh pada awal ayat. Namun pada ayat seterusnya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini tulis menggunakan akronim iaitu UIAM. Oleh itu wujudnya kohesi dan koheren dari segi perkembangan idea secara logik. Jadi penulis menggunakan akronim setelah menulis sesuatu ayat ataupun suatu perkataan secara penuh seperti UIAM, iaitu yang membawa maksud kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Perkembangan idea secara logik sebagai contoh yang diberikan dalam muka surat ke-13 dalam artikel jurnal ini, iaitu aliran maklumat dari permulaan hingga akhir penulisan dalam perenggan ini telah memperlihatkan pertalian dan kesinambungan, iaitu baris keempat dan baris ke-8. Baris keempat menceritakan tentang penerapan kemahiran abad ke-21 telah diberikan perhatian serius oleh institusi pengajian tinggi mereka bagi memenuhi keperluan pasaran kerja. Baris keempat ini mempunyai kesinambungan pada baris ke-8 yang menunjukkan apakah penerapan kemahiran abad ke-21 yang telah diberikan perhatian serius, iaitu elemen yang diterapkan, komunikasi kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Kemahiran membuat rujukan bagi sitasi dalam artikel jurnal ini sebagai contoh pada muka surat 13 dalam pengenalan, iaitu perenggan pertama baris ke-6 menunjukkan Rohani et al. 2017 merujuk kepada Jurnal Pendidikan Malaysia model bersepadu penerapan kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran yang ditunjukkan pada senarai rujukan. Dan yang kedua pada muka surat 13 dalam pengenalan, iaitu baris akhir pendidik2u.my 2018 dan dalam senarai rujukan, iaitu apa itu pembelajaran abad ke-21. Selain itu, dalam muka surat 13 dalam pengenalan juga pada perenggan kedua baris ke-5, iaitu KPM 2013 merujuk kepada kit penerangan PAK 21 sebagaimana yang ditunjukkan dalam senarai rujukan. Seterusnya, pada muka surat 14 perenggan kedua baris ke-3, iaitu Buletin Anjakan 2015 menunjukkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Kemudian, pada perenggan pertama dalam permasalahan kajian, iaitu baris ketiga, menunjukkan Nurhailmi 2016, iaitu merujuk kepada laman web cikguhailmi.com berkenaan dengan konsep 4C dalam pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, pada perenggan kedua dalam permasalahan kajian, iaitu baris keempat, menunjukkan Mas Yuniza dan Zamri 2013. Namun terdapat kesilapan di sini dan sepatutnya sekiranya terdapat lebih daripada 2 nama, ia hanya dijadikan sebagai Mas Yuniza et al. 2013.
Dan dua terakhir contoh dalam artikel jurnal ini yang menunjukkan sitasi iaitu pada baris ke-7 pada muka surat ke-14 pada perenggan kedua iaitu Ainun Rahmah, Zamri dan Wan Muna Ruzana 2017. Ini juga menunjukkan kesilapan dalam pembuatan sitasi dan sepatutnya ia hanya dijadikan Ainun Rahmah et al. 2017. Dan akhir sekali pada muka surat ke-20 perenggan akhir dan baris akhir Yuslina et al. 2019. Kita teruskan pula kepada bahagian yang terakhir iaitu kemahiran membuat rujukan yang kita boleh lihat pada muka surat 21 dan 22. Bagi kemahiran rujukan ini, artikel jurnal ini, ianya menggunakan APA edisi yang ke-7 dan boleh dilihat iaitu terdapat inden yang gantung. Tentu terdapat dua jarak tetapi hanya antara setiap rujukan dan ianya juga disusun mengikut abjad. Akan tetapi terdapat beberapa kesalahan dan ianya tidak mengikuti APA edisi ke-7 iaitu pertama, label bahagian rujukan, perkataan rujukan itu sepatutnya diletakkan di tengah dokumen bukannya pada bahagian kiri ataupun kanan. Yang kedua, dua jarak patutlah diletakkan pada semua dan tiada jarak antara setiap rujukan dan seterusnya. Terdapat juga beberapa rujukan yang salah iaitu kesalahan yang pertama adalah senarai rujukan bagi buku sepatutnya tidak mempunyai tahun pada akhir senarai rujukan tersebut. Dan kedua pula adalah bagi senarai rujukan untuk tesis yang tidak diterbitkan sepatutnya tajuk tesis tersebut tidak diitalikan. Dan kedua, tanda kurungan bagi projek sarjana muda tidak diterbitkan adalah bukan menggunakan yang tanda kurungan melengkung akan tetapi menggunakan tanda kurungan yang petak. Bagi kesalahan yang ketiga dan keempat merupakan satu perkara yang sama iaitu rujukan bahan dalam talian sepatutnya tidak mempunyai daripada, pautan titik bertindik pun tidak ada, akan tetapi hanya terus menyatakan link ataupun pautan kepada bahan dalam talian tersebut. Begitu juga kesalahan bagi yang kelima dan keenam iaitu perkara yang sama juga, bahan dalam talian sepatutnya tidak mempunyai pautan titik bertindih ataupun dianya diambil daripada mana dan terus saja menyatakan link ataupun pautan bahan dalam talian tersebut. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.